yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita mengingkari kewujudan Nabi Musa, kafir. Ya, mengingkari kewujudan Nabi Isa, kafir. Nabi Ibrahim, kafir kalau kita mengingkari kewujudan dia. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis 25. Ini wajib. Yang tak disebut dalam hadis yang sahih, yang tak disebut dalam Al-Quran, itu kalau tak beriman tak jatuh kufur. Seperti Nabi Daniel, Nabi kata Yusha, Nabi Uzair dan sebagainya, itu tidak ada dalil yang jelas. Tetapi banyak riwayat-riwayat yang kita sebutkan dalam hadis, yang mana Nabi Uzair ada hadis, ya. Macam Nabi Daniel tidak ada dalil yang jelas, itu tak apa. Tapi kalau 25 Rasul ni, kalau mengingkari salah seorang daripadanya, kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah, atas segala yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat hidayah. Nikmat hidayah iaitu nikmat Allah pilih kita untuk menjadi tetamunya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah, kita dipilih untuk mengerjakan salat fardu secara berjemaah. Maksudnya dalam ramai-ramai manusia yang tinggal di sekeliling ini, tuan-tuan terpilih duduk dalam satu majlis yang dimuliakan, duduk dalam rumah Allah, beriktikaf dan sebagainya. Dan begitu juga atas nikmat hidayah terpilih duduk dalam majlis ilmu yang penuh barakah dan rahmah. Majlis ilmu yang sesiapa yang hadir di dalamnya mendapat pahala ganjaran yang besar. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuhu." Nabi bersabda, sesiapa yang menuju ke masjid tidak lain tidak bukan untuk belajar kebaikan. Pergi ke masjid tidak lain tidak bukan untuk belajar agama, belajar kitab Allah, belajar sunnah Nabi, belajar syariat Allah, melainkan baginya ganjaran haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi kata siapa pergi masjid nak belajar, jelas dalam hadis. Nabi kata pergi masjid nak belajar agama, nak belajar benda yang baik, maka baginya ganjaran seolah-olah buat haji. Hadis sahih. Siapa yang sahihkan hadis ni tuan-tuan? Imam Mundhiri kata sanad hadis ni la ba'sa bihi. Hadis ni bermartabat tidak dhaif. Hadis ni diterima. Al-Imam Al-Iraqi kata isnaduhu jayyid. Sanad hadis ni boleh kita kata dalam terjemahan lain maksudnya hadis hasan. Kata Al-Imam Al-Haythami bahawa perawi-perawi hadis ini dipercayai, thiqah dalam istilah bahasa Arabnya. Jadi hadis yang Nabi kata siapa pergi masjid nak belajar,
Siapa pergi masjid nak datang majlis ilmu, nak belajar agama, maka dia dapat ganjaran seolah-olah dia menunaikan haji yang sempurna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus campak hidayah dan istiqamah dalam hati kita untuk buat kebaikan. Perkara yang kecil, amalan yang simple tetapi pahalanya cukup besar. Simple saja, salat maghrib 3 rakaat dapat pahala 27 kali ganda. Duduk iktikaf dapat pahala berjalan. Duduk dalam masjid tunggu solat isyak dapat pahala tunggu solat seolah-olah mendirikan solat. Tambah lagi duduk dalam majlis ilmu dalam masjid Allah dapat pahala haji. Dibuktikan dengan hadis yang sahih. InsyaAllah betapa bertuahnya tuan-tuan yang terpilih dalam ribuan manusia yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang tak terpilih satu hari dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah, kita sudah bincangkan sebanyak 39 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada hari ini kita nak masuk hadis yang ke-40. Ini masuk hadis ke-40, alhamdulillah. Kalau mengaji hadis 40 tu dah khatam kitab dah. Tapi mukhtasar Sahih Bukhari ini ada banyak hadis lah. Kalau ada sempat kita habiskan, ataupun kita lalu sebanyak mana mungkin yang kita boleh capai. Baik, kita baca hadis seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau menceritakan satu hari Nabi SAW duduk menyerlah di antara manusia. Dia cerita Nabi duduk di tengah-tengah orang ramai, di tengah para sahabat Nabi SAW, dan kedudukan Nabi itu nampak menyerlah. Bukanlah Nabi itu duduk di atas kerusi yang tinggi, tidak macam ni. Tapi Nabi di tengah para sahabat yang ramai di dalam masjid, nampak kedudukan Nabi itu jelas. Kalau orang datang daripada luar tu masuk dalam masjid, nampak kedudukan Nabi itu menyerlah. Ini kenapa tuan-tuan? Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam riwayat disebutkan, seumpamanya dalam kitab-kitab hadis, Nabi ni kalau berjalan, Allah nampakkan keterampilan Nabi di antara ramai-ramai sahabat. Nabi berjalan ramai-ramai, tetapi dengan mukjizat Nabi tu Nabi nampak terserlah. Sedangkan kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi Muhammad ni dia punya ketinggian dia sederhana. Tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Dalam saiz masyarakat Arab ketika itu. Tapi bila berjalan ramai-ramai seolah-olah Nabi itu tinggi. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga bila duduk dalam majlis ilmu, Nabi itu nampak terserlah. Sama ada sebab Nabi mengajar, semua duk tumpu pandang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi memang Allah terserlahkan keterampilan Nabi. Sesiapa saja yang tak pernah tengok Nabi, tak jumpa Nabi, bila tengok jalan ramai-ramai, dia dapat bezakan, itu Nabi. Nampak? Allah muliakan Nabi. Ada yang kabilah datang, tak pernah jumpa Nabi, masuk dalam Masjid Nabawi, dan ramai-ramai, semua boleh kenal, itu Nabi. Keterampilan yang Allah serlahkan, sebagai kemuliaan yang Allah berikan, Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi duduk terserlah, semua nampak keterampilan Nabi, gah Nabi duduk di antara ramai-ramai. Baik, apa kata Abu Hurairah? Fa'atahu rajulun faqala mal imanu. Tiba-tiba datang seorang lelaki, lalu dia bertanya, apakah maksud iman? Tengah duduk, Nabi sampaikan tazkirah, Nabi bersoal jawab dengan sahabat. Tiba-tiba datang seorang lelaki masuk. Dia masuk terus tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam riwayat lain, lelaki yang datang dalam keadaan bajunya putih, rambutnya kehitaman, yang mana perawi hadis dalam tu sahabat-sahabat kata, kami tak kenal lelaki tu, tak pernah jumpa pun dekat Madinah. Siapakah lelaki ini? Tiba-tiba muncul dalam satu majlis. Dan keterampilannya itu menyebabkan para sahabat rasa pelik. Kenapa pelik? Baju putih, putih melepak. Kalau ikut logik tak masuk akal. Madinah ni negara padang pasir. Siapa keluar daripada luar kawasan bangunan, nak tak nak mesti terkena, apuk tu kena pada baju dia, apatah lagi warna putih. Warna putih tu lagilah menyelahkan, nampak debu-debu yang melekat pada pakaian. Tetapi lelaki yang masuk ni, satu debu pun tak ada dekat baju dia. Pelik. Dan tambah lagi disebutkan rambutnya hitam pekat. Pun pelik kan kalau kita tengok. Hitam ni lah lagi cepat nampak debu melekat. Tapi perawi hadis kata, kami tak nampak satu titik debu pun di atas rambutnya. Masuk, pertama tidak dikenali, baju bersih putih, tak ada sekelumit debu, rambut pun sama juga. Tiba-tiba datang depan Nabi SAW, duduk belaga lutut. Dan dalam riwayat An-Nasa'i disebut, dia ambil kedua tangannya, dia letak di atas paha Nabi SAW. Iaitu dalam kedudukan yang mana dekat sangat dengan Nabi SAW. Baik, kemudian dia bertanya, mal iman. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mal iman, apakah yang dimaksudkan dengan iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Yang mana disebutkan dalam hadis ini, dia berkata, iman itu Nabi SAW bersabda, iaitu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan rasul-rasulnya, dan beriman dengan hari kebangkitan. Ini ada beberapa versi dalam riwayat. Kalau kita sebut, ada beberapa versi riwayat yang Nabi SAW sebut. Ini salah satunya. Dan satu lagi disebutkan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Dalam riwayat disebut, Nabi bila ditanya tentang apakah maksud keimanan, iaitu beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, beriman kepada hari kebangkitan, dan keenam, beriman dengan qada dan qadar, sama ada baik yang buruk. Maksudnya yang baik yang buruk datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makna lebih kurang, tapi lafaz sedikit berbeza. Baik. Jadi bila Nabi sebut tentang iman itu apa? Malaikat tanya apa itu iman? Iman itu rukun iman yang 6 tu lah. Pertama, beriman pada Allah, beriman pada malaikat. Kedua, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Ini tunjang rukun keimanan yang mana Nabi explainkan apabila ditanya tentang amalan hati, iaitu kepercayaan. Nak tak nak benda 6 ni ada, kalau mengingkari salah satu daripada 6 perkara ni, kufur. Pertama, beriman pada Allah, tiada Tuhan disembahkan melainkan Allah. Kedua, beriman kepada para malaikat. Kita yakin wujudnya malaikat. Sekurang-kurangnya 10 malaikat yang kita belajar dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau mengingkari kewujudan malaikat, kafir, hukumnya sama seperti murtad. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekurang-kurangnya disebut di dalam kitab-kitab Allah ataupun disebutkan dalam Al-Quran, iaitu Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Ini 4. Yang lain-lain tu tak disebut, tidak menjadi kewajipan. Dan kelima, beriman kepada Nabi dan Rasul. Sekurang-kurangnya 25 Rasul yang tercatat dalam kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang disebutkan dalam Al-Quran.
Kalau kita mengingkari kewujudan Nabi Musa, kafir. Ya, mengingkari kewujudan Nabi Isa, kafir. Nabi Ibrahim, kafir kalau kita mengingkari kewujudan dia. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis 25. Ini wajib. Yang tak disebut dalam hadis yang sahih, yang tak disebut dalam Al-Quran, itu kalau tak beriman tak jatuh kufur. Seperti Nabi Daniel, Nabi kata Yusha, Nabi Uzair dan sebagainya, itu tidak ada dalil yang jelas. Tetapi banyak riwayat-riwayat yang kita sebutkan dalam hadis, yang mana Nabi Uzair ada hadis, ya. Macam Nabi Daniel tidak ada dalil yang jelas, itu tak apa. Tapi kalau 25 Rasul ni, kalau mengingkari salah seorang daripadanya, kufur. Ya, baik. Dan kelima iaitu hari kebangkitan, beriman pada hari kebangkitan. Kebangkitan ni satu perkara ghaibiat yang kita tak tahu, dan dia pasti akan berlaku. Yang mana akan berlakunya hari kiamat, dan seluruh manusia akan dibangkitkan dan akan dihitung amalan masing-masing. Ini pun sama juga seperti golongan musyrikin dan sebahagian daripada golongan Yahudi yang mana mereka tidak beriman pada hari kebangkitan. Ini jelas kufur. Dan keenam iaitu beriman kepada qada dan qadar. Sama ada yang baik dan yang buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasib seseorang hamba itu baik atau buruk, Islam ataupun kafir, Allah dah tahu semenjak azali lagi. Dan setiap apa yang diputuskan oleh Allah, setiap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah kuasa Allah, di bawah pengetahuan Allah, dan tidak terikat dengan perbuatan makhluk. Ya. Jadi kalau kita nak cerita tentang qada dan qadar menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah, dia terlalu panjang lah. Ya. Kita tak kata seperti golongan Mu'tazilah yang mengatakan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan, kesesatan bukan datang daripada Allah. Kalau bukan daripada Allah, siapa yang tentukan kuasa? Siapa yang push supaya jadi macam tu? Ya. Jadi persoalan kita hidup dekat dunia ni, kita jangan persoalkan apa yang Allah akan putuskan pengakhiran hidup kita. Kita tak tahu apa yang akan datang lagi setengah jam. Kita tak tahu apa yang akan berlaku lagi 1 jam. Dan kita tak tahu apa yang akan datang lagi 10 tahun kita hidup atau tidak. Dan kita tak tahu pengakhiran kita. So jangan persoalkan apa nasib kita, apa kedudukan kita. Yang penting Allah bagi kita peluang. Allah bagi kita usaha. Allah bagi kita akal untuk memilih baik dan buruk. Kalau pengakhiran kita tak baik, silap kita lah. Sebab Allah dah bagi akal. Allah bagi kita pilihan. Allah bagi kita kuasa untuk tentukan apa pengakhiran kita. Janganlah pengakhiran seseorang itu tak baik, kufur dan sebagainya, salahkan Allah. Allah yang mengkafir, dia sendiri. Dia sendiri yang tentukan. Dia sendiri boleh. Saya boleh nak minum atau tak nak minum, terserah. Saya boleh berpantang atau tidak berpantang. Tak berpantang, kencing manis, habis, sakit sana, sakit sini. Yang berpantang, Allah bagi usaha, fikir baik-baik, maka tak ada penyakit, hidup sihat. Macam tu tuan-tuan, ya. Jadi kita akidah ahli sunnah, sama ada yang baik ataupun buruk, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kemudian kata lelaki itu dalam riwayat yang lain disebut, dia kata sadaqta. Dia kata engkau betul. Tiba-tiba menggemparkan rasa pelik yang berada di keliling Nabi ketika itu. Dia tanya Nabi apa itu Islam, kemudian dia pun cakap kau betul wahai Muhammad. Dia tanya lepas tu dia yang kata betul. Macam umpama kita jumpa siapa? Kita jumpa ataupun kita bertanya kepada cikgu kita, cikgu apakah begini? Okey, jawapannya begini. Betul cikgu. Kan pelik. Kita tanya cikgu, lepas tu kita yang buat pengakuan apa jawapan yang cikgu bagi tu betul. Kan pelik kan? Sepatutnya cikgu yang tentukan betul atau salah. Sebab dia yang tahu, dia lebih tahu daripada anak murid dia. Dia lebih tahu jawapan yang betul. Ya. Baik. Kemudian bertanya dia lagi itu, mal Islam? Qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas salati wa tu'tiyaz zakata al-mafruḍah
wa tasumar Ramadan. Disebutkan bahawa al-Islam itu, dia tanya apakah itu Islam? Islam itu adalah kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya. Ini asas akidah, tuan-tuan. Ya, dalam riwayat antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersyahadah, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, dan kamu dirikan salat. Ya, itu Islam. Pertama, sebelum dia nak pergi salat, sebelum nak pergi mana lain-lain ibadah, dia kena Islam dahulu. Syarat sah Islam itu dia mestilah bersyahadah. Dia mesti bersyahadah, dan bersyahadah betul-betul di hadapan orang yang dipercayai dan orang yang boleh jadi saksi. Kenapa kena cakap, kena isytiharkan supaya orang jadi saksi dia ni Islam. Dulunya bukan Islam, sudah bertukar menjadi Islam. So penyaksian tu ada. Macam mana nak penyaksian dia tu Islam? Kena jadi saksi lah, kena sebut betul-betul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sebut syahadah ini tak diwajibkan sebut dalam bahasa Arab. Contohnya lah katau dia tak boleh nak sebut dalam bahasa Arab asyhadu an la ilaha illallah. Dia boleh sebut dalam bahasa yang dipahami. Tapi biasa boleh je. Kalau orang yang tak pernah belajar bahasa Arab, dia masuk Islam, disebut je asyhadu an la, pelat macam mana sekalipun disebut juga, tak apalah. Ya, kemudian diterjemahkan. Dan pengakuan itu mesti dia fahami. Dan orang yang melihat penyaksian tu faham apa yang dimaksudkan. Biasa sebut asyhadu an la ilaha illallah, fahamlah. Lepas tu diterjemahkan dalam bahasa yang dipahami oleh orang yang memperakui Islam itu. Maka menjadilah dia Islam. Baik, lepas itu dah masuk Islam, barulah dia berpindah kepada ibadah-ibadah badaniyah yang lain, iaitu dia salat 5 waktu. Ini syarat sah salat, syarat sah zakat, syarat sah puasa dan syarat sah haji. Ya. Jadi sebab itu dalam kitab-kitab fiqh disebut antara syarat sah salat mestilah Islam. Kalau tak Islam tak sah, sia-sia. Macam ada kita tengok kan, kalau kat YouTube banyak sekali lah, kalau kita tengok fenomena-fenomena orang bukan Islam, dia suka belajar budaya orang Islam. Dia bukan budaya lah, tapi sebenarnya the way of life kita sebagai seorang Islam ni, puasa Ramadan ni adalah satu benda compulsory, benda yang wajib. Tapi kalau kita tengok tiap-tiap tahun ada je masyarakat yang bukan Islam, dia duduk dalam masyarakat majmuk, dia nak try puasa macam orang Islam. Dia puasa lah, tengok orang Cina non-Muslim berpuasa, orang India non-Muslim berpuasa, orang Kadazan berpuasa pun ada. Dekat barat pun Mak Saleh pun berpuasa ada. Ada berpuasa sebulan, tuan-tuan. Dia kata, saya rasa lebih sihat sekarang ni. Tak apalah, setakat dia berpuasa macam tu. Tapi puasanya di sisi Allah sia-sia, sebab dia bukan Islam. Maksudnya syarat nak diterima puasa itu sah ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mestilah Islam. Ya. Begitu juga lah Nabi SAW sebut, iaitu menunaikan zakat, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji jikalau bagi mereka yang mampu untuk pergi menunaikan haji. Jadi itu disebutkan bahawa tentang iman dan Islam. So lelaki itu pertama sekali tanya iman. Iman begini. 6 rukun iman yang kita belajar dalam hadis. Kedua, dia tanya tentang apa itu Islam. Islam begini. So bila kita nampak hadis ni, kita dapat bezakan antara iman dan Islam. Iman iaitu melibatkan hati, kepercayaan. Dia bukan badan kita, tapi dia melibatkan kepercayaan. Manakala Islam itu melibatkan lidah dan anggota badan. Yang lidah mana? Yang lidah ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah, persaksian. Ya Allah Tuhanku, Nabi Muhammad pesuruh Allah dan hamba-Nya. Itu perakuan lidah kita. Kemudian perakuan lidah kita dan hati kita, keimanan itu kita tunjukkan, kita amalkan melalui anggota badan, iaitu salat 5 waktu, zakat, puasa dan haji, serta amalan-amalan yang lain. Maka kalau kita lihat, kedua-duanya saling lengkap melengkapi. Tak cukup kalau sekadar dia beriman kepada ke-6 rukun iman tetapi tidak melakukan ibadah badan, maka imannya tidak sempurna.
Apatah lagi kalau dia sekadar buat solat tapi tidak beriman dalam hatinya salah satu ataupun sebahagian daripada rukun iman, maka kufur jelas. Jadi iman dan Islam tidak boleh dipisahkan, walaupun ada pembeza antara keduanya dalam hadis, tetapi saling lengkap melengkapkan. Seseorang yang sembahyang tapi tidak ada iman, kufur. Orang yang beriman rukun keenam rukun iman tetapi tidak beramal dengan Islam, rukun Islam, tidak beramal, dia tidak sempurna imannya. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dekat akhirat kelak. Ya. Kemudian selepas Nabi SAW ditanya tentang Islam, Nabi jawab kelima-lima rukun Islam, maka lelaki itu pun kata, sadaqta, apa kau cakap ni betul. Dia tanya, dia yang membenarkan. Menambah lagi kehairanan, iaitu hadirin hadirat yang melihat peristiwa itu yang berlaku. Baik, kemudian lelaki itu bertanya, mal ihsan, apakah itu ihsan? Soalan ketiga, selepas tanya apa itu iman, apa itu Islam, dia tanya pula apa itu ihsan. Bukan Pak Cik Ihsan ataupun Haji Ihsan. Ada orang namanya Ihsan, baguslah nama dia. Tapi apakah maksud ihsan dekat sini? Maka Nabi SAW bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Nabi kata ihsan itu iaitu engkau menyembah Allah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jikalau tidak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Maksudnya ihsan itu bila kita menghadirkan diri kita dalam ibadah, kita seolah-olah nampak Allah berada di hadapan kita. Kalau tak mampu untuk kita gambarkan Allah berada di hadapan kita, melihat Allah, seolah-olah Allah sentiasa melihat kita. Ini hadis jangan kita salah faham, tuan-tuan. Ya. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh tak Allah itu dilihat? Boleh tak Allah itu dilihat dengan mata kita? Jelas. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah boleh dilihat dekat akhirat nanti. Dengan jelas. Bagaimana? Wallahu a'lam. Ya. Dan adakah kita melihat Allah, menunjukkan Allah itu berjisim, bertempat? Sudah tentu tidak. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Apa yang terlintas dekat hati kita, Allah macam mana ni? Wallahu khilafu zalik. Apa terlintas Allah tu macam ni ke, wal iyadu billah, Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk. Itu kita kena ingat. Ya. Hadis ini tak boleh kita faham secara literal. Ya, kita kena faham dari segi sudut makna yang sebenar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, haram kita mengisbatkan Allah tu ada tempat. Haram kita nak kata kita melihat Allah macam kita melihat makhluk. Tidak, tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Haram kita nak kata Allah itu berjihah atas, bawah, kiri, kanan. Tidak. Kalau Allah tu berjihah depan, belakang, kiri, kanan, bermakna Allah tu bertempat. Kalau Allah tu bertempat, Allah itu lemah. Allah tidak berdiri dengan sendiri. Hati-hati, tuan-tuan. Jadi bila sebut tentang ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, para ulama sangat berhati-hati. Kita tidak mentakwil sesuka hati kecuali dengan disiplin-disiplin tertentu, ya. Dan kita juga tidak isbatkan macam Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah duduk di atas arash, Allah dekat atas. No, ini haram, bukan jalan salah, bukan jalan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau ulama zaman dahulu, ulama salaf, mereka menyerahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa taala tanpa mendalami maknanya. Ini perbincangan yang panjang, tuan-tuan. Ya. Tapi bila kita sebut tentang dia menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, bukan saya melihat tuan, bukan saya melihat pengurusi majlis ke tidak, ataupun saya nampak macam kamera, ataupun tuan-tuan nampak macam saya, bukan. Maksudnya kita nampak kebesaran Allah, kita nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita semayang tu, kita nampak bahawa segala ciptaan yang Allah jadikan dekat dunia ini menunjukkan kebesaran Allah, menandakan kita ini sangat-sangat kerdil. Ya, ini yang disebutkan dalam ilmu tasawuf wahdatus syuhud.
Wahdatul syuhud ni dia bukan macam wahdatul wujud. Wahdatul wujud tu makna sebenarnya adalah wahdatul syuhud. Nampak saja makhluk Allah, dia nampak kebesaran Allah. Ada wahdatul wujud yang tak tepat, yang sesat. Dia kata nampak makhluk itulah Allah. Allah bersatu dengan makhluk. Ittihad wal hulul. Ini sesat. Ini tak betul. Ya, kita ni bukan cetusat ataupun tercipta daripada zat Allah, tidak. Zat Allah jadi manusia, tidak. Allah ada zat yang maha berkuasa, zat yang berdiri dengan sendiri, tak ada. Tapi kalau diceritakan tentang kedudukan ilmu tasawuf wahdatul syuhud, mata dia ni bila melihat makhluk Allah, dia nampak kebesaran Allah. Macam kita ni nampak kebesaran Allah, hati kita ni buta hati, tak ada tergetar hati, tak ada rasa takut. Kita nampak kebesaran kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita rasa biasa je sebab kita tak sampai makam lagi, tuan-tuan. Ya. Kalau sampai macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertafakur bila melihat kejadian fenomena yang Allah jadikan dekat alam muka bumi ini, tuan-tuan. Ya, semalam saya ada mengajar satu hadis berkenaan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat gerhana matahari, gerhana bulan. Nabi bila melihat fenomena gerhana bulan tu, Nabi rasa getar, Nabi rasa takut. Sebab fenomena yang berbeza daripada keadaan yang sebelum ini. Matahari yang muncul ketika itu tidak normal. Itu bagaimana Nabi melihat alam sekeliling ini, ibrah tentang kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dimaksudkan al-ihsan. Kita beribadah, kita buat kerja, kita bermuamalah seolah-olah kita melihat Allah. Bukan erti kata kita melihat zat Allah, kita melihat Allah tu bertubuh badan. Tidak. Tidak sama sekali. Allah tidak berjisim, Allah tidak bertempat, Allah tidak memerlukan bantuan makhluk, Allah tidak berarah, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tak ada anggota, Allah tak ada itu. Tak sama dengan makhluk, tuan-tuan. Ya. Baik. Dan kemudian Nabi SAW kata, fa illam takun tarah fa innallaha yaraka. Jikalau tidak, tapi seseorang itu apabila dia nak menanamkan konsep ihsan di dalam kehidupannya, paling tidak pun dia dapat menggambarkan Allah sentiasa melihatnya. Apakah konsep ini, tuan-tuan? Kalau kita dah bawa konsep ihsan ni, tuan-tuan, subhanallah, kita punya ibadah berada di tahap yang kualiti yang sangat bagus. Kalau kita sembahyang dapat bawakan konsep ihsan ni, tuan-tuan, insya-Allah tak ada yang lebih khusyuk melainkan solat kita yang paling khusyuk sekali. Ya. Tapi kadang-kadang bila kita beribadah ada kelemahan-kelemahan yang timbul. Kita rasa macam tak ada rasa takut pada Allah, tak ada rasa bagaimana ihsan itu datang. Sebab apa? Kelemahan iman kita yang perlu kita improvekan supaya dapat membawa konsep ihsan itu sendiri. Maksud ihsan ni, tuan-tuan, dari segi sudut bahasanya, dia memberi makna ahsana yuhsinu. Ihsanan, iaitu mempercantikkan, memperelokkan sesuatu. Ahsana yuhsinu syai'an, ya, memperelokkan, mencantikkan sesuatu. Itu maksud ihsan. Ya. Ahsanal abdu ibadatahu, seseorang hamba memperelokkan ibadahnya. Ya. Muhammadun yuhsinu qira'atahu, Muhammad memperelokkan bacaannya. Sebab itu dinamakan tahsin Al-Quran. Al-Quran okey dah, dia lagi baik, dia tambah lagi kualiti. Dalam berti kata, maksud ihsan mempertingkatkan kualiti ibadah. Nampak tu? Jadi macam mana kita nak mempertingkatkan kualiti ibadah? Bukan sekadar tajwid, tetapi peningkatan itu dibantu dengan konsep ihsan itu sendiri. Bila kita beribadah seolah Allah melihat kita. Kalau dapat buat ni, tuan-tuan, insya-Allah, ya, dapat kita tahap kualiti yang tertinggi, seolah-olah kalau kita bekerja berbanding kalau kita masuk ofis pukul 9, apa kita buat, tuan-tuan? Ya, kita dengan sarapan pagi minum kopi dulu, ya. Ada yang solat duha dulu, ada yang main WhatsApp, ada yang main Facebook, ada yang tengok TikTok. 9:30 baru start kerja. Ya, itu pun tengah kerja sambil-sambil balas WhatsApp. Ya,
Okey, kerja siap, tapi waktu tu digunakan tak sepenuhnya lah. Dia tak utilize waktu tu sepenuhnya. Tapi kalau seseorang itu masuk kerja, bos beri kat sebelah. Betul-betul kat sebelah dia duduk dia. Bayangkan tuan-tuan, macam mana kita buat kerja. Bos datang duduk tengok. Kita dekat depan PC buat kerja, bos duduk berdiri sebelah. Dan bos tu mata tak berkelip. Dan mata tak alih sana, tak alih sini. Dia tengok kita buat. Agak-agak sempat tak nak main WhatsApp tuan-tuan? Sempat tak kalau kita nak tengok Facebook? Sempat tak tantah nak pergi kencing pun takut nak pergi tandas? Bayangkan kalau bos bersebelah kita. Bayangkan setiap masa, bukan masa saja kita gunakan betul-betul untuk kerja, bahkan kualiti kita akan menjadi bertambah baik. Kerja bukan asal boleh tuan-tuan. Kerja memang betul-betul dah bos tengok 24 jam. Bagaimana kualiti kita? Patut kerja tu bos bagi selama 3 hari kena siapkan kerja ni. Tapi sebab bos duduk sebelah, tak sampai 1 hari dah siap kerja tu. Ya. Nampak? Itulah bayangan al-ihsan yang mana Nabi ajari kita. Tips macam mana nak bawa konsep al-ihsan. Kualiti dalam ibadah, kualiti dalam kehidupan kita, supaya dia menjadi ibadah yang terbaik. Dalam erti kata kita nak menjadi hamba Allah yang terbaik, membawa konsep ihsan. Setiap kali kita menjalani kehidupan kita, setiap kali kita membawa muamalah dalam kehidupan kita, sama ada dengan manusia, dengan haiwan, dengan orang keliling kita, kita menganggap bahawa Allah sentiasa berada di hadapan kita, sentiasa memerhatikan kita, sentiasa memantau kita. Kalau sampai tahap macam ni tuan-tuan, itulah tu yang sampai tahap ya orang-orang alim, orang-orang soleh nak buat benda makruh pun takut. Belum haram lagi. Ya. Ini yang sampai menangis setiap malam. Ya. Imam diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dia ni ulama hadis, anak murid kepada Imam Bukhari. Ya, dia ni ada kitab yang sangat terkenal, tuan-tuan semua tahu. Dia kata Al-Jami'us Sahih, ataupun dalam ringkasan Sunan At-Tirmizi. Dia ada kitab yang mana Imam Tirmizi ni merupakan 6 rujukan utama dalam ilmu hadis, periwayatan hadis. Sungguh hebat. Anak murid Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu ketua ulama hadis. Dia sendiri cakap pada Imam Al-Tirmizi, dia kata walaupun kau belajar dengan aku, maksudnya dia mengiktiraf Imam Tirmizi sebagai anak muridnya. Imam Bukhari kata bahawa aku sebenarnya banyak belajar daripada kau. Hebat tak hebat Imam At-Tirmizi ni tuan-tuan? Pada penghujung nyawanya tuan-tuan, matanya buta. Matanya buta. Ya. Antara diriwayatkan kenapa dia buta, sebab dia terlalu banyak menangis. Terlalu banyak menangis, daripada mudanya kuat menangis sampai ketua tu menangis sampai buta mata dia. Buta kenapa? Sebab takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk jalan-jalan menangis tiba-tiba. Ya, tengah sembahyang menangis, tengah duduk iktikaf menangis, tengah makan menangis, sebab terlalu takutkan Allah. Ini ya, belum cerita lagi Imam Bukhari, belum cerita lagi Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, ulama-ulama yang hebat, punya dahsyat. Ini kalau kita lihat tahap ihsan mereka terlalu tinggi. Mudah-mudahan kita dikurniakan sifat ihsan seperti ulama-ulama salafus salih terlebih dahulu tuan-tuan, insya-Allah. Ya. Baik. Kemudian kata lagi lelaki itu, qala matas sa'ah, bilakah hari kiamat? Ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu bertanya kepada Nabi Muhammad, bila hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi kata, tak adalah orang yang ditanya ni lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi bila Nabi cakap macam tu, orang yang ditanya bila hari kiamat tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya yang tanya tu nak jawab kepada yang ditanya, dia tak tahu nak jawab. Ya. Tetapi yang bertanya tu lebih tahu. Seolah-olah dalam hadis Nabi cakap macam tu. Dia menambahkan lagi kehairanan para sahabat.
takkan bertanya tu lebih tahu siapa lelaki ini. Ya, di sini ulama ada beberapa penjelasan. Maksud yang bertanya tu lebih tahu iaitu yang bertanya tu lebih tahu tentang tanda-tanda kiamat. Tapi exactly bilanya hari kiamat hanya Allah saja yang tahu. Tak ada seorang pun tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya hanya sahaja Allah yang memiliki tentang pengetahuan hari akhirat, bila berlaku, di mana, macam mana, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sedangkan yang ditanya, yang bertanya tidak diketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik, kemudian Nabi sambung, sa'ukhbiruka an asyratiha, tetapi aku memaklumkan kepada engkau, aku beritahu kepada engkau tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil. Banyak lagi sebenarnya, tapi Nabi sebut sebahagian kecil saja. Baik. Jadi apa dia? Idza waladatil amatu waladaha. Yang mana antara tanda-tanda kecil hari kiamat itu iaitu wanita-wanita hamba melahirkan tuan-tuannya. Maksudnya apa? Tanda-tanda hari kiamat, wanita-wanita yang bersifat hamba melahirkan tuan-tuannya. Di sini ada beberapa pentafsiran di sisi para ulama. Ada ulama berambil pada hadis ni pada makna yang zahir. Maksud zahirnya apa? Dia kata sebab terlalu ramai orang yang berjima ataupun bersetubuh dengan orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy ataupun pembesar bangsawan, mereka yang bersubuh dengan hamba-hamba sahaya perempuan, maka melahirkan tuan. Maksudnya wanita tu melahirkan tuannya. Maksudnya yang anak lahir tu bukan hamba lah, yang dia tu hamba. Itu maknanya. Tapi makna yang lebih tepat yang dipilih oleh ramai ulama iaitu tanda hari kiamat, iaitu semakin ramai anak yang derhaka. Ini dipilih oleh ramai ulama. Maksudnya apa? Hamba perempuan melahirkan tuannya. Bukan maksud hakikat tetapi maksud kiasan, yang mana wanita itu bukanlah hamba tetapi dilahirkan anak. Dilahirkan anak, dia susukan anak, dia besarkan anak, begitu begini, sampai bila dah besar si anak itu, dia act lah macam Tuhan, macam Tuhan. Bila dah besar tu, mak dia dah tua, dah tak larat, dia duk arah mak dia macam ni, duk maki mak dia, duk marah mak dia, duk tengking mak dia, buat tak tahu mak dia minta bantuan, dia buat tak tahu, macam-macam jenis, 1001 bentuk penderhakaan. Kalau kita nak sifatkan, kalau kita nak cerita ni tuan-tuan, terlalu banyak. Apatah lagi zaman media sosial ni tuan-tuan, bagaimana apa yang kita lihat, anak-anak yang derhaka pada mak bapak. Ya, masa kita kecil-kecil ni tuan-tuan, mak bapak marah kita, pukul kita, kita pun tak boleh nak buat apa. Tapi itulah didikan mak bapak kita tuan-tuan. Mungkin zaman dulu, zaman sekarang dia berbeza, tak sama. Zaman dulu tu macam zaman saya ni tuan-tuan, kena rotan, kena getah paip, biasa tu tuan-tuan. Ya. Kalau zaman tu saya tak kena getah paip, tak kena rotan, tak jadilah penceramah depan ni. Dia jadi jin ke setan ke jin efrit, tak tahulah apa spesies yang jadi, kita tak tahu. Ya, tapi berkat cara orang dulu mendidik. Tapi zaman sekarang dia mungkin berubah, dia berbeza. Sama juga sistem pendidikan cikgu-cikgu kita dulu, macam mana tak siap kerja sekolah berdiri kat depan, ya, pasang papan, tak siap kerja sekolah. Awek perempuan lalu kita pun segan semacam saja berdiri atas kursi. Itu sistem lama, tak boleh nak blame. Zaman sekarang zaman budak manja-manja. Cikgu duk angkat sikit je dah kena saman dah tuan-tuan. Tak apa, it's okay. Ya. Tetapi kalau dulu ada sistem pentadbiran dan sistem pendidikannya berbeza, tapi bila anak tu dah besar, dia pula main peranan. Ya, mentang-mentang mak dia dah tua, bapak dia dah tua, mentang-mentang lah tak berdaya macam dulu, mentang-mentang dia dah ada kerjaya, ada gaji sendiri, dia buat tak tahu je. Kadang-kadang mak telefon buat tak tahu je. Ya. Kadang-kadang mak tu telefon nak tanya khabar, dia kata, nanti mak saya ada meeting ni mak, apa semua tu. Waish,
punya dahsyat. Tapi kalau bini telefon, oh dia punya sembang lama. Kalau mak wa telefon, pak wa telefon, sembang lama. Tapi mak telefon nak jawab sikit kadang-kadang, nak bagi peluang, nak bagi dengar suara daripada mak tu pun, mak yang merindui dah lama tak balik kampung tu pun, dia buat tak tahu saja, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang penderhakaan bukan dalam bentuk tengkingan, tidak. Bukan dalam bentuk kekasaran, tetapi acting kita tu kadang-kadang. Ini yang kita perlu lihat. Zaman sekarang ni perlu ada pendidikan. Kita yang bina generasi kita. Kita yang penentu apa generasi akan datang hidup. Sekarang ni tuan-tuan, kita generasi sekarang terbentuk pasal apa? Sebab generasi dahulu yang bentuk kita. Mak bapak kita, cikgu-cikgu kita yang membentuk kita. Yang akan datang ni tuan-tuan, yang duk kita manja, tidak berpada-pada, tak boleh kena sentuh sikit-sikit nak saman cikgu, sikit-sikit begitu begini, itulah, lihatlah nanti bagaimana. Itulah generasi yang kita duk manjakan sangat, itulah nanti akan mentadbir negara, akan mentadbir segala-galanya, tuan-tuan. So fikir-fikirkan kalau kita nak mendidik generasi sekarang ni, nak jadi mak bapak, kadang-kadang sekolah tu ambil tindakan, kita jangan emosi sangatlah, tuan-tuan. Saya pun pelik kadang-kadang, sebab saya hidup zaman generasi sekolah 80-an, 90-an. Ya. Dan rata-rata anak yang sekolah sekarang ni adalah macam anak-anak saya juga. Sampai bila kita tengok tu ada mak bapak yang duk bising, ada sekumpulan pelajar yang datang lambat, duduk dekat atas jalan raya. Dia bukan duduk atas jalan raya lah, tuan-tuan. Dekat tempat perhimpunan. So lambat tu duduk belakang. Duduk belakang tu duduk tunggu. Sementara tunggu hukuman. So ada yang ambil gambar masuk Facebook. Ada mak bapak yang duduk bising. Kenapa biarkan anak dia duduk situ? Habis nak suruh anak duduk dekat cushion. Dekat pasar, dekat apa ni, duduk kena ada bantal. Nak duduk macam tu. Padahal zaman dulu duduk atas jalan tar tu biasa, tuan-tuan. Biasa zaman saya dulu. Tiba-tiba ada anak mak bapak tengok, tak puas hati lah, begitulah, begini. Ya, ada yang mak bapak tak puas hati, anak je kena hari-hari kena sapu kelas. Betul. Kat internet banyak boleh cari ni, tuan-tuan. Tak apa, kita bagi laluan azan dulu, tuan-tuan. Dah masuk dah azan. InsyaAllah kita akan sambung sedikit sepagi, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita habiskan sedikit. Tadilah cerita ni, tuan-tuan, tentang pendidikan anak lah. Kita janganlah kalau ada pihak sekolah tu terkasar sikit dengan anak kita tu, lebih kurang lah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok anak kita dia kena cubit sikit. Siasat dah dulu, kenapa anak kita kena cubit. Terus-terus datang sekolah marah, kenapa cikgu cubit anak saya. Terus serang. Tak siasat, mungkin anak kita betul-betul buat kesalahan yang besar. Ya, bukan kita kata, bukan suruh kasari anak kita, tidak lah. Tak ada. Ya, zaman sekarang bukan zaman dahulu. Cuma mak bapak untuk melahirkan generasi yang tidak derhaka pada kita ni, tuan-tuan. Tidak derhaka pada orang tua, tidak derhaka pada cikgu-cikgu ni. Kita kena bertegas. Bertegas tak semestinya kasar. Ya, bertegas. Jangan terlalu manjakan anak. Ya. Ni kadang-kadang terlalu sayangkan anak, tetapi kita dodoikan dia sampai dia tidur tak bangun-bangun. Sampai besar tak bangun-bangun, subuh pun tak bangun, kita tak kejutkan. Ini bukan satu ketegasan. Tegas supaya anak kita ni driven jalan yang betul, supaya dia membesar dengan cara Islam, dengan cara akhlak Rabbani. Bukan dah besar jadi kurang hajar, bukan jadi individu yang pandang orang rendah sana, rendah sini dan sebagainya. Ini kita tak nak. Ya. Jadi tegasan tak perlu nak pukul-pukul, tak perlu nak lempang, tak perlu nak apa. Tegas. A is A. Salah, salah. Jangan salah tu kita auto kasih betul pula sebab sayangkan anak. Lalas bila dah besar makan diri. Jadi anakku Sazali. Ini yang tak bagus, tuan-tuan. Baik. Jadi antara tanda-tanda kecil hari kiamat, semakin ramai anak yang derhaka pada mak bapaknya. Pelbagai jenis, tuan-tuan, macam-macam. Ya. Baik. Kemudian apakah lagi tanda yang disebutkan oleh Nabi, wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bulyan. Ya. Pengembala unta dan binatang ternakan
meninggi-tinggikan binaan bangunan. Memang betul lah sekarang ni tuan-tuan, kita tengok dekat Malaysia ni makin banyak bangunan-bangunan tinggi. Dekat negara-negara yang mana dulunya pengembala unta, pengembala kambing, pengembala lembu, tapi sekarang dah advance buat bangunan tinggi-tinggi. Ya, bila kita cakap benda ni berlaku dekat tanah Arab, orang Arab kata bukan kami saja, habis orang Melayu tak ada pengembala kambing. Ya ada. Ya tak? Kita dulu pengembala kambing tuan-tuan. Ya tak? Sampai sekarang pun masih ada pengembala kambing, tapi advance lah tuan-tuan. Macam saya nak beli kambing akikah anak saya, dia punya kandang dia dahsyat. Ya, canggih. Ya, tempat proses sembelihnya, tempat ialah benda-benda yang kita ada kilangnya. Tak macam dulu dah tuan-tuan. Ya, cuma Nabi nak tunjukkan bahawa perkara ni berlaku. Yang dulu orang miskin, dia tak ada apa-apa, tapi bila zaman sekarang ni sudah mencapai satu tahap ekonomi yang tertinggi, ekonomi punyalah advance, bangunan tinggi-tinggi. Ya, Dubai buat paling tinggi dekat dunia, lepas tu dekat Riyadh pun nak buat lagi tinggi tuan-tuan. Satu hari Malaysia pun mencapai KLCC tu paling tinggi. Samalah kita pun pengembala kambing dengan lembu juga tuan-tuan. Ya, tapi sekarang kita sampai ke tamadun yang begitu tinggi. Itu tanda-tanda yang tidak boleh dielakkan. Ya, adakah maksud tanda-tanda ni kita buat bangunan tinggi-tinggi satu benda yang negatif? Tidak. Ya, katakanlah, nampak tanda ni, tanda hari kiamat, bangunan tinggi-tinggi. So jangan buat bangunan. Macam tu. No. You buat bangunan ke tak buat bangunan, kiamat tetap datang. Ya. Derhaka tak derhaka ke, kiamat tetap datang. Tetapi Nabi kata akan muncul syarat-syarat ataupun tanda-tanda begini. Yes, Nabi cakap tak mungkin bohong. Nabi cakap berdasarkan mukjizat wahyu Allah, pasti berlaku. Elak macam mana pun dia mesti berlaku. Ya, tentang bangunan tinggi-tinggi bukanlah memberi makna konotasi negatif, tidak. Nabi nak cerita bukanlah tak boleh buat bangunan tinggi-tinggi, tak ada. Ya, tapi Nabi nak cerita bahawa zaman perubahan kita akan bertemu dengan suasana macam tu. Itulah tanda hari kiamat, supaya kita ambil ibrah, kita ambil kedudukan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bukan kerja kita nak cari teori konspirasi, bukan. Bukan macam sebahagian masyarakat, dia cari hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, dia buat macam-macam teori konspirasi. Macam-macam dia buat tuan-tuan. 1001 kepelikan, Illuminati lah, mata satu lah, Dajjal wajah Melayu lah, wajah begitulah, macam-macam. Ya, Jokowi Dajjal lah, macam-macam tuan-tuan. Itu bukan kerja kita, bukan untuk nak cari teori konspirasi. Ya, teori is teori. Teori kalau dibuktikan dengan kajian yang betul, okey, betul. Ada beberapa teori konspirasi tuan-tuan boleh baca, memulai pembacaan. Ada teori konspirasi memang dibuktikan betul, memang betul. Ya, katakanlah dalam average 100%, ada 10 ke 20% yang asalnya teori konspirasi dibuktikan memang betul wujud. Tuan-tuan boleh carilah. Ya, tapi kebanyakannya tak dapat dibuktikan, sekadar teori semasa. Kita tak tolakkan teori, kita tak tolak teori yang dibuktikan. Kita tolak teori konspirasi yang tidak ada bukti, assumption semata-mata ataupun propaganda, itu kita tolak. Apatah lagi menjual agama, dia bawa hadis sahih tentang teori konspirasi, dikaitkan dengan teori konspirasi. Ini kita tolak. Ya, tapi kita tak nafikan kalau betul dapat dibuktikan secara akademik, saintifik, betul-betul teori ini bukan konspirasi, adalah benar, silakan, tak ada masalah. Ya, cuma kita kena tahu bahawa tanda-tanda kiamat bukan kerja kita nak cari teori sana, teori sini, tidak. Yang penting Nabi sebut benda tu pasti akan berlaku dan kita akan lalui kalau panjang umur. Apa perlu kita buat? Bersedia dengan amal soleh, bersedia dengan amalan-amalan kita untuk selamatkan diri kita daripada hari kebangkitan kelak. Bersedia untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia ketika mana kita akan berada di timbangan. Bersedia nanti untuk kita menerima buku catatan kita, kanan atau kiri, depan atau belakang. Bersedia.
untuk kita menuju ke telaga untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedia kita untuk melintasi titian sirat, lepas atau tidak, ataupun menjunam jatuh ke dalam gaum neraka, wal iyadu billah. Itu tujuan utama. Ya, bukan nak kena sibuk sana sibuk sini, tapi amalan dah ke mana. Ya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 5 perkara yang tidak diketahui seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thumma talan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kemudian Nabi membaca satu ayat yang berbunyi innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguh bagi Allah adalah pengetahuan tentang hari akhirat, iaitu hanya Allah saja yang tahu bilanya berlaku hari kiamat. Ya, thumma adbara faqala radduhu. Habis saja Nabi baca ayat tu, lelaki itu terus menghilangkan diri. Dia bangun, dia keluar daripada Masjid Nabawi. Kemudian Nabi kata, panggil balik, suruh dia patah balik, bawa dia sini balik. Maka para sahabat pun kejarlah, pergi keluar masjid cari dia. Pusing satu masjid tak jumpa. Falam yarau syai'an, tak nampak pun kelibat. Lelaki yang masuk bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk melaporkan pada Nabi, dah tak ada dah, hilang dah lelaki tadi. Lelaki yang pelik yang tak pernah kami kenal dan keterampilan yang sangat pelik, bersih dan suci, ya. Dan dah tak ada dah. Faqala hadza Jibrilu jaa yuallimun nasa dinahum. Oh, patutlah pelik. Rupa-rupanya yang datang bertanya kepada Nabi iaitu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi kata, itulah Jibril yang duduk depan aku tadi, letak tangan dekat paha aku, tanya soalan begini dan kemudian dia yang membenarkan, sadaqta. Itulah Jibril. Tujuannya bukan nak belajar, bukan nak belajar dengan Nabi, tetapi dia tanya soalan kepada Nabi supaya Nabi jawab. Tujuan untuk mereka mengajar manusia yang berada keliling tentang agama kamu. Tu yang pelik tu. Patutlah pelik. Baju bersih, sekelumit debu pun tak ada, rambut hitam tak terselit satu detik, debu pun tak ada, tuan-tuan. Rupanya malaikat. Ya, datang sengaja tanya soalan untuk Nabi keluarkan hadis. Semuanya para sahabat dengar, dan hadis itulah diajar pada kita, tuan-tuan, dan diajar sampai sekarang, rukun iman dan rukun Islam. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis hadis kita baca tentang keimanan, tentang keislaman, tentang hakikat tanda-tanda kiamat, tentang hakikat al-ihsan. Insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan rahmah dan dapat istifadah dan kita dapat amalkan, dan insya-Allah kita sampaikan apa yang kita pelajari pada malam ini kepada mereka yang tak dengar ataupun yang tidak dapat hadir. Jadi saya ambil kesempatan pada malam ini, mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan sepanjang pengajian yang berjalan pada malam ini, ada salah silap daripada saya ataupun kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma.